إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم punah jatuh ya pecah. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم علمنا ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا جميعا في الدين وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين مخلصين المهتدين وجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين السابقين في جنات النعيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. Alhamdulillah kita bersama di pagi ini lagi dengan izin Allah dan rahmatnya untuk kita sama-sama mempelajari ajaran Allah dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi dalam nak membaiki amalan-amalan kita yang masih lagi berkurangan. Mudah-mudahan dengan kita belajar sambil belajar ini, belajar belak-belak nah. Banyak lagi tak reti ni nah. Lepas tu kita buat amal belak-belak, belajar belak-belak ni begitulah kita nah. Nabi SAW kata nah, ilmu usaha jalan ilmu ni adalah salah satu nah, Allah Ta'ala janji nak bagi kita nak kemudahan pada kita temu jalan syurga. Nah, kita nak waktu ya nah. Memang jalan syurga ni payah duk usaha dah tu nah, duk usaha bagi usaha dah tu nah. Tapi kita yakin dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya siapa ada usaha tajalal ilmu mana tu belajar usaha belajar ilmu cari ilmu Allah akan memberi kemudahan padanya jalan syurga. Nah, insyaallah insyaallah. Nah. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kata jalan syurga ni payah, berat, besar amalan dia, tapi mudah kepada orang Tuhan nak mudah.
Mudah kepada orang Tuhan nak beri kemudahan padanya. Hak payah tu kerana Tuhan tak ui. Hak payah tu kerana Tuhan tak ui. Masalah satu kita nampak kena jalan hak Tuhan nak ui, jalan hak Tuhan nak ui mudah kita pada temu syurga lah. Seratnya iaitu Rasulullah yang ada kata jalan ilmu. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu lakal syukr. Maka hari ni insya-Allah mari kita baca ayat yang seterusnya pula dalam surah An-Nur. Kita baca ayat baru pula. Amin nak baca siapa? Kita baca hari ni Sabtu ayat 36 siapa? Hak orang dapat nur dengan orang kafir yang tidak ada nur. Sampai di ayat 40 insya-Allah. 36 sampai 40. Baca kat terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi buyutin adzina Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Allah berkatlah kepada kami serta taufik daripada kami ya Allah dengan ayat yang kami baca dan kami dengar ini ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah sama kita minta pada Tuhan sebelum kita mengaji ini supaya Allah Ta'ala beri kemudahan pada kita. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Tuhan bukalah dada-dada kami, berilah kemudahan pada pekerjaan kami. Yassir lana umurana, yassir li amri. Rabbi syrah li sadri. Masya-Allah, sungguh Rabbi syrah li. Budak-budak pandai kita, kita rasa tak rasa budak-budak. Rabbi syrah li tu rasa budak-budak. Kita kata tak kena kata mana. Tak.
Nah, Nabi Musa ni, Nabi Musa baca waktu doa nak minta jumpa dengan nak Firaun. Nah, ya Rabbi Syrah li bukan baca untuk nak minta bila pada nak baca Quran saja dah. Dah. Bukan segala pekerjaan kita. Payah-payah tegak baca ni. Nah, Rabbi Syrah li sadri. Ya kita datang benda susah ni disepit dada lah. Nah, datang susah payah-payah ujian banyak-banyak ni disepit dada nak rabak atau nak rabak dah. Dah. Wa yassir li amri ya Allah, mudahlah pekerjaan aku ya Allah. Kita nak reti Quran ni payah. Nah, ya kalamullah. Nah, mintalah kemudahan pada kami ya Allah. Berbagi rezeki cik diri. Nah, rezeki cik sendiri ni insya-Allah dengar dah tu akak minta hidayah dengan Tuhan. Tuhan buka dada kita dan mudah pekerjaan kita. Uka ikatan di lidah kita supaya dapat mudah reti kecek kepada kita insya-Allah. Nah, Ibu, ayat kita ngaji ni adalah sambungan daripada ayat kita ngaji lepas dah. Dalam Allah Ta'ala duk kecekhan nur Allah. Nah, Allah sebagai nur. Allah Ta'ala perakat dalam ayat pada 35 surah An-Nur. Sebab dinamakan surah An-Nur ini ambil pada ayat ni ya. Nah, ambil munasabah ayat ni. Allah sendiri mengaku kata dialah nur yang menerangi langit-langit dan bumi. Nah, dah. Allahu nurus samawati wal ard. Langit bumi semua ni, nah, Tuhan terangkan langit bumi, mata alam semua ni. Nah, alam semua ni. Maka langit bumi semua ni tapi cerah tu dah tu pun langit bumi ni cerah habis dengan nur Allah. Ada juga orang tak kena nur Allah. Hak tu kita bosan. Nah, ada orang tak kena nur, tak kena cahaya. Nah, dia gelap juga dia. Dah. Padahal Tuhan jadikan nur langit bumi semua ni, dah. Ada dengan matahari, ada dengan bulan, ada dengan apa tu. Nah, lepas tu Tuhan suluh kepada hati-hati semua tu. Nur sini juga dengan nama kita ngaji dah bukan nur zahir dan batin. Nah, nur sini dengan makna nur zahir, nur hak dalam. Nah, nur dalam. Nur zahir ni dengan matahari, cahaya bulan, bintang ni. Nah, cerah menerangi alam semua dengan cahaya matahari, bintang, bulan ni. Nah, adapun nur yang Allah Ta'ala maksud sini ialah nur hidayah, nur iman. Nah, iman dan hidayah. Sebab tu nur ni Tuhan senguan. Nah, bukan semua Tuhan nak wida. Walaupun Tuhan kata buat ban kata nur Tuhan buat royak ni ialah cerah supaya dengar, cerah pelita, duduk dalam kaca, duduk dalam lubang pula. Nah, dah. Duduk dalam kaca, orang kata benda tu boleh tolong menolong. Nah, boleh menolong jadi cerah. Nah, boleh cerah. Lepas tu pakai pelita, minyak minyak zaitun. Nah, minyak zaitun sendiri tu kata ada kena api pun cerah juga dia. Nah, ada nur. Kata itulah nur Tuhan, cerahnya. Nah, tapi semua tu bukan semua dapat nur Tuhan sini. Tu kata Tuhan nak win nur ni kepada orang dia nak ya. Yahdillahu li nurihi man yasha. Nah, walaupun cerah setara tu pun dia kata Tuhan nak win pada orang dia nak ya. Tu kita bosan tu. Nah, dah. Bukan semua kena nur ini dak. Dah, bukan semua dak. Begitulah Tuhan bandingkan kepada manusia. Nah, Allahumma ja'al lana nura, Allahumma atina nura wa'zim lana nura ya Allah. Itulah tiap-tiap hari kita minta dengan Tuhan. Nah, berbagi bila kita jalan lagi ke masjid. Nah, ataupun lepas doa semaya, lepas gapo kita kacak banyak dah orang ni. Nah, belajar doa minta nur saat ni. Dah. Ada belakang dah doa ni kita cari dalam doa mustajab, ada dalam surah aurat maksurat tu ada. Kalau surah aurat maksurat tu banyak pada dalam doa mustajab lagi. Nah, dah 15 cahaya minta jadi dalam siapa ada doa memang kita baca sekali lagi sini dengar dah. Siapa nak minta doa minta nur apa panggil. Nah, doa minta nur yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita sendiri ada dalam surah doa mustajab kita. Aurat wirid semaya. Nah, wirid semaya baca lepas dalam wirid semaya ni baca lepas doa ni baca lepas semaya. Nah, lepas semaya. Allahumma ja'alli nuran fi qalbi. Lafaz dia bunyi Allahumma ja'alli nuran fi qalbi. Ya Allah, jadilah nur bagiku cahaya di hatiku, qalbi. Wa nuran fi qabri, dan cahaya dalam kuburku. Wa nuran min baini yadayya, dan cahaya di sebelah hadapanku.
wa nuran min khalfi, dan cahaya di sebelah belakangku, wa nuran an yamini, dan cahaya di sebelah kananku, wa nuran an shimali, dan cahaya di sebelah kiriku, wa nuran min fawqi, dan cahaya di sebelah atasku, wa nuran min tahti, dan cahaya di sebelah bawahku, wa nuran fi sam'i, dan cahaya pada pendengaranku, wa nuran fi basari, dan cahaya pada penglihatanku, wa nuran fi sya'ri, dan cahaya pada rambutku, wa nuran fi basyari, dan cahaya pada kulitku, wa nuran fi lahmi, dan cahaya pada dagingku, wa nuran fi dami, dan cahaya pada darahku, wa nuran fi idhami, dan cahaya pada tulangku. Allahumma azim li nura, ya Allah, wahai Tuhanku, perbesarkanlah bagiku cahayaku, wa a'tini nura, dan kurniakanlah padaku cahaya, wa ja'alli nura, dan jadikanlah bagiku cahaya. Masya-Allah, banyak kita bilang dengan Tuhan, minta Tuhan jadikan bagi kita cahaya. Nah, kita minta terus dengan Tuhan dah. Nah, ada bukan setengah-setengah kata ada zaman dulu tu. Nah, bukan makan pinan, cahaya muka dak. Nah. Subhanallah. Nah, mudah kita nah. Awak pinan, awak gapo pakai gapo semua. Dak, ni dak cahaya tu cahaya pelong. Ni nak cahaya hak sungguh. Nah. Alhamdulillah dah. Masya-Allah, dalam hak ni banyak ya, bila sesa Nabi tu bila sesa. Cahaya dalam hati, cahaya dalam kubur, cahaya ada apa di belakang, cahaya kanan kiri, cahaya di atas di bawah, cahaya di pendengaran, di penglihatan, cahaya di rambut, cahaya di kulit, cahaya di daging, cahaya di darah. Masya-Allah dah. Bila sesak. Nah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu siapa nak saat ni pergi cari dalam surat pada aurat ma'surah. Surat ni aurat ma'surah. Nah. Dah. Kalau tak ada dalam surat pada surat doa mustajab pun ada juga. Nah, doa mustajab. Nah, doa mustajab tu tak bila banyak gini ni. Aja minta di hati, di lidah, di belakang, depan, atas, bawah. Lepas tu adanya tu ya. Nah, pun banyak dah tu pun dah. Alhamdulillah, itu kita doa yang kita nak minta Tuhan kepada Tuhan kita akan nur Allah. Nah, kerana Tuhan kata nur Tuhan ni nak kepada siapa dia nak. Nah, sebab tu kita kena minta lah. Nah, kena minta. Nah. Wallahu bi kulli syai'in alim, dan akhirnya Tuhan tahu kata siapa nak win nur, nak bagi nur pada siapa. Allah sungruat cahai krati maksud jadi rab nurของ Allah. Tuhan tahu pula. Nah, Tuhan nak win pada siapa-siapa tu Tuhan tahu kata siapa yang berkelayakan terima cahaya Tuhan. Pula. Nah, Tuhan jangan tahu. Nah, bertiba kata osir kali Tuhan win ke dia. Dah. Tuhan tahu. Tuhan nak kepada orang nak. Tuhan nak kepada orang nak. Sebab tu kita nampak dalam ayat mana, dalam hang ngaji, dalam hang apa pun. Tuhan kata kerana wa man yuridillahu khaira yufaqihu fid din. Adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi kata, orang Tuhan nak beri hidayah. Orang Tuhan nak beri hidayah. Tuhan buat kerana dia yufaqihu fid din. Tuhan dia faham agama dulu. Mana kata seorang-seorang yang nak dapat hidayah ni, ia mari melalui ilmu. Hidayah ni mari melalui ilmu. Orang yang tak pernah berasa di hati dia nak berasa nak mengaji ilmu tu, dalil ada tanda. Pensanjang kata dia jamai darab. Allah jamai hidayah cinam ke dia dah. Apa dah? Tangnam tak leh dia. Tak leh. Sebab Tuhan tak nak bagi dia. Tapi kalau Tuhan nak bagi dia, Tuhan berasa buka hati dia dulu, berasa nak ngaji agama. Berasa nak ngaji agama. Allahumma faqihna fid din. Hak tu kita nak minta tu lah. Allahumma faqihni fid din. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, wilah faham pada kami dalam agama. Berasa buka hati kami, berasa nak ngaji ya Allah. Berasa suka pada ilmu. Berasa berakhir pada ilmu. Telia. Tengok orang ngaji telia ya. Tu berasa lagu tu. Kita kecek bahasa make. Kalau kecek bahasa make. Moga ilmu ni tak telia ke tidak dah. Kalau kita makan ni bau di hidung ke apa sedap ya bau selapai dah.
Masya-Allah. Maka hari ni ayat yang seterusnya pula, nah bila tak tahu dah lagu tu, kita kena minta dengan Tuhan. Allahumma a'tini nura wa'zim lana nura ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka dalam ayat seterusnya pula, ayat kita baca saat ni, Allah Subhanahu Wa Taala royak pada kita pula tentang orang yang dapat nur Tuhan. Orang yang bila Tuhan nak win nur pada dia, lagu mana perangai dia? Dah. Mereka yang mendapat pancaran nur ilahi. Orang dapat nur ilahi ni, lagu mana tingkah laku dia? Dah, perangai dia, perangai dia. Subhanallah. Fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Nur hidayah petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya, terutama sekali di rumah-rumah ibadat yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya dimulia keadaannya. Di situ juga dikerjakan ibadat mensuci dan memuji Allah pada waktu pagi dan petang. Tempat nur Tuhan turun besar sekali di mana? Nah, dah. Nur hidayah petunjuk Allah. Nur hidayah petunjuk Allah. Ya mari dalam surat kita Pimpinan Rahman ni, dia beri makna dah. Nur ni mana hidayah. Hidayah ni bahasa Arab lagi. Bahasa Melayu kita petunjuk Allah. Nah, cinamkan Allah. Nah, kan cinamkan Allah. Allahumma ya Allah hidayah pada kami ya Allah. Hidayah pada kami. Tunjuklah kami kepada jalan yang benar ya Allah. Bersinar. Cahaya Allah sinar mana? Bersinar dengan nyatanya. Cahaya cerah Tuhan ni dah. Cahaya nur Tuhan ni cerah semua dah. Terutama sekali di mana tempat Tuhan, cahaya Tuhan cerah sekali. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Di rumah-rumah ibadat. Dah. Di rumah-rumah ibadat yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya dan disebut serta diperingatkan nama Allah padanya. Yakni apa? Yakni masjid. Nah, masjid buyutin adzinallah ni. Ada rumah-rumah, mana tahu rumah-rumah. Lepas tu masjid Tuhan ni banyak kat dunia ni ke? Nah, paling mulia sekali masjid Tuhan ialah Masjidil Haram. Nah, Baitullah, Masjidillah, Masjid Haram nah di Mekah nah. Nah, tu rumah paling mulia sekali. Nah, masjid paling mulia sekali. Semaya di situ satu rakaat berapa ribu? 100,000. Nah, semaya satu rakaat di Masjid Haram sama dengan 100,000. Tahu tak menang sen di masjid Nah, dah nang sen rakaat. Nang rakaat di Masjid Haram. Tahu tak menang sen rakaat di masjid Nah, kalau Masjid Nabi 500. 500,000. 1,000. 1,000. Nah. Semaya Rasulullah. Nah, di Masjid Rasulullah. Nah, Masjid Nabi. Itulah dia. Itulah kita pakai nak pergi orang Islam yang tahu, yang yakin dengan kelebihan ini, dia pakai nak pergi di dan semaya di Masjid Haram sangat tu dah. Itulah menata. Itu makna seterusnya dah. Lalu ada ayat yang seterusnya Allah Ta'ala royak pula kata nur Tuhan turun banyak sekali di dalam rumah Tuhan. Iaitu mana rumah Tuhan? Iaitu rumah yang Tuhan izinkan padanya supaya dimuliakan keadaannya dan disebut, diingat nama Allah padanya. Itu rumah Tuhan, rumah Allah. Nah, masjid Allah. Nah, batu yaitu masjid ni dipanggil rumah Allah, Baitullah. Nah, rumah Allah. Nah, itulah sekaligus. Nah, so sebut nama Tuhan situ serta dikerjakan ibadat mensuci dan memuji Allah pada waktu pagi dan petang di masjid. Nah, di masjid Tuhan. Nah, itulah tempat yang paling banyak sekali turun nur. Nah, itu di masjid. Nah, di masjid. Maka di sini Tuhan sebut hak masjid sini, kata masjid Tuhan atas dunia ni banyak. Nah, al-masajid. Nah, al-masajid. Tempat-tempat buat ibadat.
Masjid tak kira di masjid mana-mana pun, sebab kata masjid ialah ahabbul biqa' ila Allah Ta'ala min al-ard. Ta'ala bumi semua ni sekasih-kasih tempat bumi kepada Allah atas muka bumi ni ialah masjid. Dah sekasih-kasih tempat dalam muka bumi ni ialah masjid. Dah. Sejahat-jahat biqa', sejahat-jahat tempat dalam dunia ni ialah nak kedah-kedah, hang-hang tu. Dah. Lepas tu situ bakal lagi banyak sangat dah. Lepas tu bakal beri banyak dah tu. Dah. Sejahat-jahat tempat tupuk bumi atas muka dunia ni ialah kedah-kedah, hang-hang, ran-ran tu. Tempat gedik jual. Ia terungkan kam dengan masjid. Dah. Tapi hari ni masjid dengan tempat dengan kedah banyak mana orang. Dah. Tak ada pun pakat gi dia nak tu busuk ikan busuk pergi dah. Itulah dua tempat dalam muka bumi ni ada tempat dia panggil rumah dia nak tu rumah syaitan. Rumah syaitan. Subhanallah. Maka masjid adalah sekasih-kasih tupuk bumi kepada Allah Ta'ala. Iaitu dan dia adalah rumah-rumahnya yang dibuat ibadat padanya dan mengasaskan namanya padanya. Dalam masjid ni tak ada siapa sebut mengalah. Sebab itulah dilarang dalam masjid ni. Allah Subhanahu Wa Taala perintah suruh jaga, suruh bersih masjid daripada segala perkara, segala najis, segala benda-benda lalai, benda reka daripada masjid asik, benda najis zahir, benda lara benda-benda tak pakai, kecek benda tak pakai dalam masjid. Dilarang. Sama ada perkataan perbuatan yang tidak sepatut dengan masjid tu, jangan sekali-kali dalam masjid satu. Banyak nabi-nabi hadirin Nabi sallallahu alaihi wasallam larang orang duduk dalam masjid, tiba-tiba duduk kecek hal lain, benda lain. Benda hal lain tu. Masjid tu adalah fi buyutin adinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Dalam rumah Tuhan tu ayat sini, fi buyutin, dalam rumah Tuhan ni adinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Di rumah-rumah ibadat yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya dimuliakan keadaannya. Anturfa, diangkat, dimuliakan keadaannya, keadaan masjid saat ni, dan disebut, diingat nama Allah padanya. Tu tempat Tuhan buat rumah masjid, tujuan Tuhan buat masjid ni untuk kerja tu, untuk zikir pada Allah padanya. Dimuliakan, cuci, bersih daripada najis dan perbuatan yang tak molek. Dan disebut nama Tuhan padanya. La ilaha illallah. Itulah Imam Qatadah, imam ulama kata masjid-masjid ini Allah Subhanahu Wa Taala perintah supaya membinanya dan menjaganya, menjaganya dan membersihkannya. Itulah sebab itulah banyak kelebihan orang bina masjid ni. Kelebihan banyak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat katakan adalah Taurat. Ka'ab dia kata ada tertulis dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat lagi, kitab zaman dulu lagi, bukan kitab Quran saja dak sebut kelebihan masjid ni. Alla inna bi annabuyuti fil ardi al masajid. Allah Subhanahu Wa Taala ayat dalam kitab Taurat katanya bahawa rumah-rumahku dalam muka bumi ni Allah pakat dalam kitab Taurat. Kata rumah-rumahku dalam muka bumi ni ialah al-masajid. Masjid tu rumah Tuhan. Allah, kita pergi rumah Tuhan ada kecap lain dah. Subhanallah, Tuhan marah nak kita dah. Betullah, maka sungguhnya siapa-siapa yang tawaduk, ambil air semaya, berwuduk, pergi masjid ni berwuduk. Fa ahsana wudu'ahu, dan mengelokkan wuduknya. Apa ada semua ada hadis ni. Bila kecil wuduk, dalam kita Taurat agak kecil agak tu juga. Ambil wuduk dan ahsana wuduk, ambil asmaya dengan molek. Ya ada, mana tak ada tu ambil asmaya tak molek tu. Ambil asmaya molek tak kecil dah lepas dah. Ambil asmaya dengan baik, dengan molek, maka dia pun ziarahlah. Zarani fi baiti, ziarah aku pada rumah aku. Tuhan kata, Tuhan kata, pergi ziarah Tuhan di rumah Tuhan. Pergi masjid ni sebagai ziarah Tuhan. Ada akramtuhu wa haqqa 'alal mazur karamatiz zair.
aku akan muliakannya. Dan hak di atas orang tua kena ziarah saat ni memuliakan tu orang menziarah. Tuhan mai dek kecap pada doa atas kelebihan orang pergi masjid. Nah, ambil asmaya yang molek, lepas tu pergi ziarahku di rumahku tu kata. Nah, pergi ziarahku di rumahku. Pergi masjid tu awak, Tuhan priak sama awak. Kita pai diam Allah, tiban Allah. Nalak ke pai masjid. Nah. Tapi ada pula. Nah, pergi tak ada semaya apa. Masuk. Nah. Lepas tu masuk masjid tak ada semaya apa tu. Nah. Tak molek juga. Dan Nabi royak pula cara pergi masjid ni. Dan sebelum nak duduk tu, ambil semaya, ada semaya dah tu, semaya dulu tahiyatul masjid dia panggil. Tahiyat masjid dah. Nah. Kita Nabi ada larang siapa nak pergi nak dengar hari Jumaat sekalipun, orang baca khutbah dah pun. Nah, sebelum nak duduk tu Nabi suruh semaya sunat rakaat, sunat tahiyat masjid 2 rakaat. Cepat-cepat. Nah, cepat-cepat. Tu mata jangan kita duduk dalam masjid, mari pak tu duduknya duduk. Nah, ramai awak kita perempuan banyak benar lagu tu. Dah. Dah. Wasa mana? Wasa malah. Mana? Nah. Dah. Mata kita tahiyat masjid mata hormat kepada masjid. Khaurub. Berarti kita dengan kita buat tak ada semaya, mari masjid duduk ledah ke buah ke lain. Nampak ada gambar tak kita tak ada hormat kepada tempat ni. Nah, dah. Kita mai khaurub setanti ni. Nah, dah. Bila tak khaurub setanti, kita pun mai khaurub jauh setanti duit. Ayo gila lagi apa kan dah. Nah, ternampak dah gambar tu. Sebab tu semula kita nampak berasa tak ada semaya ni berasa pasal berat sikit dah. Nak duduk masjid pasal tak semaya pun mai lambat lah. Harus nak cai sikit. Nah, berkata harus arai. Harus arai tu kita bimbang tu dia kira kau dengan iman kita ke. Nah, jadi kat top imanของเราไง Nah, bila ramai rusuk arai ju setanti pada molek dah duk rumah Tuhan, duk mulia kita tak ada rasa apa ni. Iman kita, hati kerah tu, hati yasong namanya, hati mana duk mana hati kita tu kan tak berasa apa. Nah, dah. Tak ada gapo maya boleh. Ada sahabat tu dia nyari duduk dah sahabat mari tambah mai. Dah. Bangun semula. Dah. Kita lupa semua dah. Banyak lupa dah. Lupa teralik dah panggil dah. Lum tu kerang le. Dah. Subhanallah. Dah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa dah? Dalam kitab Taurat tu dah. Lepas tu hak Nabi ulak royak kata kemuliaan orang-orang bina masjid. Nah, bina masjid. Lepas tu kita ni ada suan kata. Masjid ni mata kita ada nak bina sebuah masjid kita tak ada orang kita tak ada ni dah. Nak ada orang ada duit banyak besar banyak tu tak apalah. Nah, tapi ni atas kelebihan besarnya orang dapat bina masjid ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda katanya man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah banallahu lahu mithlahu fil jannah. Ini kelebihan orang buat masjid. Sang masjid, orang ni orang Arab dia berebut buat masjid ni. Nah, berebut bukan kaya buat dia apa. Dengan kita ni kaya kita boleh hadir. Nah. Orang Arab tengok sini rumah tak ada mana. Ada buat masjid tu. Nah. Rumah biasa ya. Kok kaya benar tu rumah molek lah dah. Subhanallah. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa-siapa membina sebuah masjid. Bina apa tu? Ya ada tak tujuan niat dia dah. Ya bertari wajah Allah. Ya bertari bihi wajah Allah. Karena nak cari keridaan Allah. Tak ada tujuan kata nak bina motor dan mana tidak. Nah, ya bertari bihi wajah Allah. Nak cari keridaan Allah, maka orang yang ikhlas kerana Allah dah. Banallahu lahu mithlahu fil jannah. Allah akan membina sang. Allah cak sak top time bagi dia, sang baginya. Bina baginya pada serupa dengannya di dalam syurga. Akan bina baginya satu buah binaan dalam syurga. Ana Kaabah nak buat laka tu dah. Dah. Kita ni boleh lah ni dunia tu hawi harta banyak dah setengah-setengah seorang tu buat rumah lapis-lapis boleh. Tapi buat masjid dak. Ada dah harta dia buat masjid. Nah, dah.
Subhanallah. Dah. Lagi dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kata, "Man bana masjidan yuzkaru fiha ismullah, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa-siapa membina membangunkan sebuah masjid untuk berzikir padanya, untuk diingatkan padanya nama-nama Allah, Allah akan bina baginya sebuah rumah dalam syurga. Insya-Allah kita ni dah. Kita dua tak ada ni, nah, batu baru minta buat masjid ni, jangan teragak-agak lagi kita. Nah, jalan lecai halu dah atau kita bubuhlah. Ha, cetang stok batu pun ada lah nama kita situ insya-Allah. Nah. Dah, jangan berasa rasa payah, jangan rasa berat hati kita. Nah, kerana orang ni kalau buat masjid benar ni, buat masjid Tuhan. Masjid Tuhan tujuannya untuk nak zikir padanya, sebut nama Tuhan padanya. Masya-Allah, rumah untuk nak zikir nama Tuhan padanya. Nah, ya ada kat rumah lah dunia ni, rumah yang buat sebut nama orang lain. Buat kerja orang lain. Tapi masjid ni tak ada. Nah, bila kita buat masjid ni tak ada tujuan lain. Untuk tujuannya untuk mari buat ibadat pada Allah, mari sebut nama Allah. Nah, baru masuk masjid tu rasa hati tu rasa lain dah. Hati kita rasa rajin masa nak semaya. Di rumah semaya sunat ada malah. Tapi orang masjid rajin semaya dah. Dia panggil banyakat. Banyakat setanti tu tamai cuai rau. Cuai imanของเรา. Nah. Alhamdulillah. Batu kita buat lagu mana? Nah, we ada katik. Nah, we ada katik dalam Nabi suruh buat pisau-pisau buat dalam kampung kita we ada masjid. Balasah kita dengan balasah tu. Dalam kawasan kita kampung leluh tu. Nah. La ilaha illallah. Pakat buat masjid dah, pakat masjid. Tapi ada lain tanda kiamat. Nabi kata ada dah orang masjid ni bukan nak tujuan nak buat untuk nak zikir pada Allah dak, tapi buat semata-mata nak berbangga-bangga dengan masjid comel, masjid mewah, masjid gapo tu. Tanda kiamat. Tanda kiamat. Bila orang buat masjid tidak kerana lain, tidak nak untuk nak berbangga-bangga dengannya. La taqumus sa'ah hatta yatabahan nas fil masajid. Nabi kata tidak berlaku kiamat sehingga berbangga-banggalah manusia pada masjid. Dah masjid emas, masjid gotu, masjid ni ada kadang banyak dah. Dah. Masjid banyak tapi kosong daripada hidayat. Dah orang semaya tak ada, Nah, masjid dah jadi museum. Masjid Klaipen pipi depan. Tempat lagi tengok comel dak. Suai. Tempat tongtiau, lain tongtiau. Subhanallah, bukan lain tilamat, lain ti apa dah? Ibadat dak. Subhanallah. Ada dah lah ni. Kalau Nabi dak takut dah, Nabi dah sebut duk teran kita mak 1000 tahun lepas dah tu kamlang pen. Kamlang pen ni. Subhanallah. Batu kita dah buat lagu mana tu dah. Mari masjid. Hatulah oleh tu Nabi sallallahu alaihi wasallam lari kita kalau mari masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata bila mari masjid ni, idza raaitum man yabi' au yabta' fil masajid faqulu la arbahallahu tijarataka. Kalau menampak orang duk jual beli di masjid, hendaklah mu kata pada dia, Allah tidak memberi laba perniagaanmu. Dah. Takut dah. Ataupun wa idza ra'aitum man yashudu dhallah fil masjid faqulu la raddallahu alaik. Bayar hotel. Bayar hotel nak bayar. Boleh ada ke apa? Jumpa masjid yang mudah dia. Tapi nak jual beli ni lain ke? Dah. Allah alam juga tu. Tapi kalau mana tahu kerja lain, jadi jangan kita jadi kerja lain pada zikrillah. Hadis marfu'. Hadis marfu' katanya khisalun la tambaghi fil masjid. Beberapa perkara yang tak patut ada dalam masjid. Dah. Iaitu jangan buat lalu jalan. Jangan ambil masjid buat lalu jalan, buat jalan. Tariqan. Dah.
la yattakhidhu tariqan, jangan buat jalan. Nah, nak pergi rumah kita lalu jalan kat masjid ni. Nah. Kecuali tak ada jalan lain buat kan. Kalau terpaksa tak ada apa, ada erah dah. Lalu dah tak semaya ke. Dah. Ada orang lalu masjid tak semaya. Nah, satu dia kata ada dalam fil athar innal malaikah. Orang lalu ke masjid dah masuk masjid dah tak semaya ni, malaikat pelik. Innal malaikat la tata'ajjaba minar rajul. Malaikat ni heran tengok. Lah, seorang lelaki yamur bil masjid, lalu ke masjid wala yusalli fi, tapi tak semaya padanya. Ikutlah dah. Khasnya tak ada waktu lain main sunat masjid. Nah, kalau ada waktu main waktu. Nah, lalu saja ya. Nah, lalu saja tak semaya. Nah, dah. Malaikat pelik tengok orang ni atas. Nah, malaikat heran. Nah, subhanallah. Nah. Jangan ambil buat jalan. Nah, la yashhar fihi silah. Jangan pakai duk akak panggil duk bertubik alat senjata dalam nah. Dalam masjid ni. Nah. Tak ada gapo yang nak masjid ya. Dah, nak masjid dah. Tak ada gapo tu. Nah. Wala yang suruh fihi nabal. Bukan tempat panggil tempat senjata dak. Tempat letak senjata, alat senjata, pedal, lemeng gapo tu apa ada anak panah itu. Nah. Jangan bawa lalu padanya daging mentah. Daging mentah. Nah. Daging mentah tu tujuan tak sewi darah titik lah tu lah. Nah, dah tak sewi darah titik lah tu. Nah. Kalau selamat tak ada gapo. Nah, dah. Boleh ada masa tu dia orang bekas gapo pun tak ada selamat mana dah. Tujuan tak sewi cemar lah. Dah tak sewi cemar. Nah, seperti Nabi larang orang rahid anil murur fihi. Nah, orang lalu takutnya dak. Nah, idza khafat at-talwis, kalau takut nak cemar masjid sana tak usah. Nabi larang tak usah jadi takut cemar, tujuannya takut cemar situ. Nah. Dah. Kalau tu yakin dah kata tak apa, macam Aisyah Nabi kata suruh nak Aisyah gimik gapo barang dalam masjid tu. Aisyah kata dia haid. Nah, dia haid. Nabi kata apa nak cemar dia, nak cemar ke. Nah. Tujuannya larang ni tujuan tak suruh cemar tu ya. Nah, kalau kita yakin kata nature kata tu dah, kalau kita yakin nature kata tak ada mencemarkan. Nah, tak apalah. Dulu kita. Ya. Nah. Masuk. Gini, ia tak tengok tahap ni. Kalau tujuan kata kalau Musliman kata tak cemar. Nah, tak apalah. Tapi ada hadis nas soreh ada. Nas soreh ni mengata nas ham dekat ham panggil trompai-tromal dah. Orang haid adalah masuk masjid. Ada Nabi kata gitu. Nah. Tujuan ada batu pihak etikah ke apa tak sedek orang haid ke apa. Nah, tak selamat aku menjadi tu ada gapo dah, tombek gapo. Nah, tujuannya tak sewi talwis, tak sewi sokoprok dalam masjid. Setanti tempat nak buat ibadat pada Tuhan ni. Itu tujuannya. Dah. Kita tengok tujuan dia, tujuan Nabi sana ni. Nah. Nabi tak boleh lalu lagi mentah kat atas masjid sebab takut saat ni. Nah, dah. Wala yaqtasu fihi ahad wala yattakhidh suqan. Tak boleh buat ambil buat apa kedai, tak boleh buat kedai situ. Nah, tak boleh buat kedai jual beli gapo tak boleh. Nabi kata dah. Dah. Tu lari dengan banyak perkara lah dah. Apalagi Nabi ada hadis Nabi lari kata jannibul masajid subyanakum wa majaninakum wa syara'ikum wa bai'ikum wa khusumatikum wa rafa' aswatikum wa iqamah hududikum wasal suyufikum wattakhidu ala abwabihil matahir wa jammaruha fil jama'. Jauhikanlah masjid-masjid itu daripada akan anak-anak ahluh kamu. Subyan anak-anak kecil tu. Anak kecil kamu ani hadis Dr. Fatimah Wahid Rayak mula tak sei budak ahluh mai pak ngaji tu dah. Tujuan takut cemas ni talwis, takut cemas ni. Dah budak kita dulu budak tak ada pakai
budak kecil tak ada pakai pampers, tak terjaga dak. Nah, kalau tengok lah ni tu budak terjaga gapo wallahu alam lah. Nah, adakah larangan ini dilarang lagi? Kalau lah kita dah cuci belaka dah tak apa. Tujuan tak suci mata. Jangan masuk ke gila kamu dalam masjid. Dah gila pun tak tahu cuci cemak cuci. Nah, gido gapo-gapo ludak liu gapo tengok sepangat orang hak zaman Nabi dulu, orang Badawi ke apa darat. Dah masuk ke cibung dah jalan dalam masjid tu dah. Dah. Dah tak tahu. Dia biasa duk kecil rata tu. Jauhilah masjid-masjid kamu, jual beli kamu, beli jual tak sih. Nah, wa khusumatikum balah bang khusumat ni atau tempat tekan tempat balah. Dah. Suara akak suara derah. Nah. Atau iqamah hududikum. Hudud mata orang kena kerja nak gapo main wak di masjid dalam masjid. Jauh gak. Dalam masjid tak boleh gak. Nah, kena wak luar masjid. Nah, dah. Ataupun buat akad senjata nak perang lah tu tak boleh. Nah, hendaklah jadikan di pintu-pintu masjid nak matahir tempat-tempat tempat apa panggil matahir ni atau jadi depan masjid sana matahir mata tempat-tempat ambil wudu gapo peli gapo tu depan masjid di pintu-pintu dia supaya nak masuk masjid tu bersih dulu. Nah, bersih dulu. Nah, wa jammaruha fil jam'i. Lepas tu suruh tajmir, suruh ibang sedap kata bubuh ibang sedap berasak. Nah, bakhiruha. Nah, suruh ibang sedap dalam masjid. Nah, yang dulu tabkhir mata wak berasak ibang sedap tu. Nah, dah suara dah wak tu. Nah. Dah tengok pergi Mekah lah ni kan ada masjid haram, masjid gapo tu. Ada tempat ia buat abang gapo dah. Tujuan nak ibang sedap masjid sana. Nah. Sayanya lah ni dah, saya masjid kita. Tak ada punya cara. Nah. Si cicak tiga apa. Nah. Ada seorang sahabiah. Orang hamba, raja tina hitam dah. Nah. Dia selalu duk buat bersih masjid Nabi. Nah. Lepas tu dia mati. Nah, dia mati. Nabi tak nampak dia. Nah. Nabi tak namanya duk mana dah orang tina duk nyapu dalam masjid semua tu. Jawab sahabat kata mati dah Rasulullah. Nabi kata apa tak royak aku tu. Nama tak royak Nabi dak dah moga kita dah. Tapi Nabi pergi masjid, pergi kubur. Tu pergi kubur retina sana mulianya pada orang yang duk buat bersih pada masjid. Dia tu siap masjid. Lepas tu kita dia tak siap lah ke? Jangan nanti mak haja, mak farang aja. Nah. Tegak dia mau mari jamalah ni dan masjid kita jadi bakal cemuh atau masjid kita cemar ke apa. Moga masjid kita ni orang ada mari semua dah. Apa farang kita sok tak ramah. Dah kena pakai di farang belaka. Pergi masjid kena pakai di farang belaka. Anak kita bersih ni boleh pahala besar kita. Nah, orang mai buka pelita, orang mari nyapu kebersihan gapo masjid ni. Jadi ada habuan kita bagi masjid ada buat apa kebersihan ni. Kita rasa kita tak ada boleh apa dah. Mai kamrai dah. Dah katunglah kita. Dan nampak tu dia mau buat. Nampak atau kerja menyapu ni nampak tak molek. Dak nyapu masjid ni orang dah dimulia oleh Allah SWT. Sebab kita nak besarkan salah satu amalan nak besarkan, nak menghormatkan rumah Allah. Nah. Kalau kat adik tak siap belaka kita parung sejik. Nah. Subhanallah. Subhanallah. Itulah dah. Oleh kerana besarnya kelebihan masjid ni banyak dah. Begitulah dah. Lepas tu kelebihan semaya di masjid pula. Nah, kerana masjid ni tempat Tuhan jadi lah tempat turun nur Tuhan. Nah, mula-mula turun nur, tempat Tuhan nur Tuhan banyak sekali ada masjid Tuhan. Kerana di masjid ni adalah tempat mulia dan diakad nama Tuhan, disebut nama-nama Tuhan selalu. Lepas tu orang duduk semaya di masjid ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat kata kerana setelah kelebihan orang semaya masjid ada ni orang duk kecek dalam masjid. Kena tak kita ni. Nah. Ada tu katanya ada orang Arabi alladhi bala fi ta'ifatil masjid. Hatu mi ada sana kata orang Arab dia orang Arab Badawi.
Arab Badawi ni asal duduk kat kampung, duduk pada pasir gitu. Nah, nak kecil tak ada jambai dia, nak pergi mana pun ya boleh. Nah. Ayah mari masjid kata masjid Nabi pun tak ada gapo lagi. Gitu nampak pasir gitu. Kamu ke boleh kecil ikut dia gitu. Nah. Pak kata dia pergi kecil dalam masjid tu. Nah, Nabi wa innal masajid lam tabni li hada. Innama buniyat li dzikrillah was salah fiha. Nah, pak sobat nak tahu tu ni. Nah, dia lari ceruk orang kata hilang lain dah. Nabi tu jangan dah. Apa dah? Bila hikam jadi gitu dah, dia tak boleh. Nabi memang masya-Allah Rasulullah dia tak hikam tenang jiwa dia dah. Ya ke panah dah tu hari ke dia. Pak sobat nak tahu dia itu pun gaduh lari, tak kerja tak sudah lagi dah. Kau leret kau lain habis. Nah, jadi kau banyak kat najis dia tu. Nah, Nabi tak biar dia. Nabi sudah dulu. Lepas tu boy sudah ambil air banyak curah tadi dia tu. Curah tu tempat dia tu. Nah. Nabi ke panha dah. Lepas tu Nabi royak nasihat dia. Kata rumah masjid-masjid ni bukan dibuat untuk kerana kerja ni dak. Tapi masjid ni ialah dibina untuk ingat pada Allah, untuk zikir pada Allah dan semaya padanya. Nabi nasihat baik dia. Nah. Dia tak nak marah Nabi. Saat ni sahabat lain nak marah dia. Sahabat lain tu dah. Royak molek. Lalu ada lagi pula masa Umar dia tengok ada dua orang duk tekan dalam masjid. Nah. Lepas tu sahabat lain tengok ke Umar nampak dek kacik bibir dah. Orang lain duk kecek dalam masjid. Nah, banyak benar tu kalau Umar dah kacik bibir di Umar dah kita nah. Pak Umar tu bawa dua orang tu mai kat ni. Nah. Maka dia pun sahabat ni giroyak pada dua orang tu sat ni. Nah, siapa pun ni? Man antuma? Tanya dulu, nak gaduh marah lagi. Umar pun tenang. Man antuma? Siapa awak dua ni? Min aina antuma? Mari mana mu ni? Nampak tak reti pun Umar tanya dah. Kalau orang Madinah dia tak ada dah perangai ke ni dah. Dia pun jawab kata mari Taif ni. Mari Taif ni. Taif mai jauh dah. Tak reti mana. Macam Taif. Juna masjid Madinah, macam nama juna masjid Madinah. Kun cak Taif ni macam wat mereka macam wat Madinah dak. Nah, tak apa ngaji mana, tak reti mana dah. Lalu Umar kata, "Lau kuntuma min ahli balad la auja'tukuma tarfa'an aswatakuma fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nah, kalau mu dua orang daripada mari negeri ni, aku kau sakit buat mu dua ni kata. Tapi dia kata mu akak suara derah. Kecek derah suara mu ni. Tarfa'an aswatakuma fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam masjid rumah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, duk kecap tekan dalam masjid suara derah benar dalam masjid. Nah, kata begitulah pentingnya dalam masjid ni tak boleh lagu suara derah. Nah. Subhanallah. Nah. Tu dalam masjid, batal kita dalam masjid. Nah. Apabila dalam masjid ni, we ada tempat kebersihan, tempat cuci. Nah, tempat cuci masa bilik air, gapo untuk wuduk, jambai gapo tu. Nah, depan masjid saat ni. Khususnya depan masjid. Nah, abwabihal matahir. Nah, wattakhidu nabi wattakhidu ala abwabihal matahir. Nah, iaitu wida bilik air gapo supaya tolong boleh wuduk dan qada hajat gapo. Nah, Lepas tu tadi dekat masjid Nabi ni ada telaga dah untuk ambil air semaya padanya, minum dan buat bersih dan buat wuduk adanya. Masjid Nabi tu lama-lama dah Nabi suruh ada telaga di masjid Nabi. Nah, depan masjid dah. Nah, tapalon ni tu pergi Madinah ke apa di masjid tu tenti jambai dah. Jambai masya-Allah. Lah tanah tu. Gila tanah tu lah ni dah. Ada masjid lain-lain pun supalah gitu dah. Atau maka lebih laginya masjid ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat kata tentang kelebihan masjid semaya di masjid pula. Salatul rajul fil jamaah tad'af ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dha'fan. Semaya seorang lelaki tu semaya Jumaat di masjid dah melebihi di atas semayanya seorang di rumahnya dan di kedainya 25 kali ganda.
Ni royak 25 kali ganda. Semaya kita seorang di rumah atau di kedas seorang. Dah. 25 kali ganda lebih banyak maya di masjid dah. Terus maya di rumah biasa, maya di masjid boleh 25. Itu kelebihan semaya di masjid. Katanya lagi ada hadis lagi bid'an wa 20. Boleh ada lebih pada 25 tu. Lebih pada 25 lagi. Retina pun boleh. Retina pun tak ada apa Nabi tak bilang retina pergi masjid. Dah, tapi hok sahabat dua dulu. Banyak ke sahabat dawaknya sahabiat dawak semaya malam. Semaya maghrib, isya, subuh. Zuhur asar ni sahabiat tak ada buat mana. Dia semaya atmah dia panggil, semaya atmah. Semaya malam. Pak sahabat akan pergi masjid semaya malam. Tapi hari ni ulama kita pun dah ada petua pula katanya asalnya perempuan kita semaya di rumah tu lebih afdal pada semaya di masjid. Sebab retina kita duduk dalam rumah ya. Mata-mata nak pergi masjid tu, ambil kata semaya di masjid dikuat. Tapi wala terap kerana witi ciwik kita perempuan lah ni you nak ban mak kuat you naik ban. Lewat setanti lama kong raka di masjid dikuat naik ban. Mata kalau kita tubik dari rumah dah, ulama petua dah lain setengah ulama petua dah kata bila kita junak ban maka semaya kita tu kena semaya masjid Jumaat pada jatuh juga. Kalau junak ban. Dah. Junak ban kan kalau kita junaiban. Dah, junaiban dah. Kalau junaiban ada gimana penmeban. Tu lagu tu semaya kita di rumah lebih afdal. Tapi kalau junak ban lah ngan rau junak ban. Dah. Juhang apa ngai duk luar rumah bagi talan ni lah. Maka lama kong rau ko mun kat pucai. Setanti di tisut ke maya moh dari masjid juga. Wallahu alam. Itu petua ulama ada lah. Khasnya Syekh Ismail Lutfi biasa dah petua ni. Tuhan ni dah. Dia ambil pendapat ke petua di seorang dak tu dah. Sepakat dengan muafiq dengan ulama-ulama lagi-lagi lah. Wallahu alam. Tu tak apa tak jum nak kita bos maya nak ban hak Nabi lari dak tubik kita tubik boleh. Dah. Mata-mata kata tak kena pergi sembahyang masjid. Hak lain Nabi tak pergi juga kita pergi. Dah. Allah alam lah tu dah. Tak cari jalan tak kita pula ke mana ni kita dah. Selagi kita kelebihan semaya di masjid, Nabi SAW katanya apabila seorang itu ambil asmaya dengan baik, dengan molek, kemudian dia keluar ke masjid, tidak mengeluarkannya ke malaikat semaya, maka dia setiap langkah dia sejakah tu, illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah. Tu apa dosa dia mengikut langkah dia jalan tu. Tu akad darjat yang mengikut langkah dia jalan tu. Kalau semata-mata dia nak pergi masjid kerana semata-mata nak pergi semaya masjid. Dah. Tapi kita perempuan ni ada kita ngaji dah pada kata ada lagi syarat-syarat abang mak kuat pucai. Kita nak pergi masjid ni satu jangan pakai kita perempuan. Kita pakai tutup aurat. Lepas tu jangan pakai bau. Jangan pakai abang semerbuk gitu. Tak boleh pakai abang siapa nak pergi masjid. Kalau pakai abang pergi masjid lalu orang jatuh abang dia, maka semaya dia tu tak terima, lepas tu dosa zina. Allah merap lamat kau lekau dah lebab zina. Subhanallah. Tu bagi perempuan yang pakai bau benar-benar bau nak pergi masjid, bau sedap. Dah. Kalau orang tak suruh bang sedap, tak suruh bang busuk. Dah. Mikir gitulah caranya dah. Dah. Bukan tak apa bang busuk, dak pia tak suruh bang busuk. Dah. Tak suruh bang sedap tapi tak suruh busuk kerana dah. Kita suruh kat bedak bang sedap. Kau bedak kau beritik kena. Kita suruh benar bau. Lah ni bau lah kau benar bau ni bedak bau. Locan bau. Baju ai bau kena baju nak num tu pun bau dah. Dah.
Pula lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata fa idza shalla lam tazal al malaikatu tusalli ala madama fi musallah. Nah, dia nak pergi masjid tu dia mai semaya dengan molek. Lepas tu jalan pergi masjid tak ada niat orang lain, kena semaya, nak pergi semaya bukan tak nak pergi lain, nak pergi semaya. Nah, maka setiap langkah dilakah tu Tuhan ampun darjat, Tuhan akad darjat dia, Tuhan ampun dosa dia. Bahawa dia pergi semaya, maka malaikat selama mana dia semaya tu malaikat selawat ke atasnya selama mana dia duduk di musalla, duduk di tempat semaya saat ni. Nah, Allahumma salli alaihi Allahumma rahamhu, malaikat dia doa ke dia, Allahumma salli alaihi Allahumma rahamhu, malaikat selawat ke dia dan minta rahmat ke dia. Nah, wah, dan sentiasa dia dalam semaya mantazara salah. Tuhan wi pahala semaya ke dia selama mana dia duduk semaya, selepas semaya duduk tunggu semaya lain pula. Semaya dah, lepas tu duduk tunggu nanti semaya lain pula. Tuhan wi pahala dia supaya duduk semaya juga. Itulah kelebihan orang pergi semaya di masjid. Ni tak ada boleh pada siapa kecuali orang semaya di masjid. Nah, orang pergi semaya di masjid. Nah, ni berkata kita orang lelaki lah apa, kita orang perempuan pun kalau tak ada pergi tunggu di rumah, tak ada apa. Tak kena cara siapa. Nah. Benar molek dah Nabi kata kita tak kena gitu dah. Hanisa lagi kata kalau orang ada jiran masjid pula, rumah tu masjid dah. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada semaya bagi jiran masjid kecuali di masjid. Konti kelai cit kat masjid. Nah, tak ada semaya baginya. Tak ada semaya ni ulama ada bahar belaka tu. Ulama kata tak sah semaya dia di rumah. Tak sah semaya dia di rumah. Matalah solat tak sah semaya dia di rumah. Ataupun sah apa tak boleh pahala. Haji belaka nak gapo gitu dah. Ulama kata sah, ada setengah kata sah tapi tak boleh pahala. Kau lain kata tak ada sah lah. Tak sah semaya dia. Nah, orang jiran masjid ni tak ada semaya baginya, mereka di masjid. Kalau tak ada uzur gapo lah ni dah, ada uzur gapo. Nah, subhanallah, itulah kelebihan masjid. Oh, ada Nabi, ada hadis Nabi kat mana jiran ni? Ada lah tu Imam Al-Hatta tak? Selama mana mu dengar orang baik. Mana tu? Kat mana tu dah? Masjid ni bukan kata masjid besar aja dak. Masjid kata musalla pun masjid juga. Kita panggil balasah lah ni tu masjid juga. Nah. Pak kita kata jauh ni. Hok dekat. Hok dekat. Yalah lah lari dah kita. Nah. Hari ni ada masjid ni super dengan bitai dah lah ni dah. Banyak. Pak kita pergi cari semula lah dah. Pergi. Jirah mana jirah? Tu tak ada jawab apa dah. Mata dengan hadis Nabi kata basyiril masya'in ila masajid fi dhalam bin nuri tam yaumal qiyamah. Jumpa kau di samrap konti tentangไปmasjidในเวลาค่ำมืดว่าอัลลอฮ์เตรียมpada แสงสว่างที่สมบูรณ์แบบวันกิยามะห์Masya Allah, kita pergi masjid lah gelak. Usaha pergi juga, gelak tak mana pergi juga. Tapi tak ada dapat gelak kita dah. Tak ada mana dapat gelak. Zaman dulu ingat zaman kecil-kecil dulu pergi maya subuh, maya tarawih, pergi masjid dia gelak tengah jalan. Gagal gatung tangan tek dah. Kita zaman kita kecil mula dah. Tapi tak ada dapat gelak. Tapi nak kata gelak-gelak tu malam subuh ke apa tu dah. Wallah alam. Tapi nak kata sini begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbahagi maya di masjid. Beritalah, berilah berita gembira kepada orang jalan ke masjid dalam kegelapan dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Tuhan nak top 10 dia cahaya yang sempurna, yang sang sewang tijak wan akhirah. Insya-Allah. Ini cara masuk masjid pula. Kita ngaji belaka dah ni dah. Ni kantor banyak. Dan disunatkan bagi orang masuk masjid bahawa mula dengan kaki kanan.
Nah, kaki kanan, mula masuk kaki masjid dengan kaki kanan. Nah, lepas tu bagaimana sabit dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata idza dakhala masjid yaqulu a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Batu hula kaki kanan dulu masuk. Nah. Dah. Ataupun banyak doa orang masuk masjid ni banyak. Nah, baca ni boleh a'udzubillah dakhala masjid kan ni. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Nah. Lepas tu baru kita kata lagu tu, Nabi kata kan, baru kita kata doa ni masuk masjid, syaitan jawab. Syaitan jawab, hafadha minni sa'iril yaum. Hufidha minni sa'iril yaum. Dijagalah dia daripada aku sehari ni. Baca sekali sehari ni. Kita baca doa ni sekali masuk masjid. A'udzu billahil azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Masuk masjid. Syaitan jawab. Kata selamat dia daripada aku ni sehari. Nah, dah. Selamat dia daripada aku sehari ni dah. Syaitan nak apa tak boleh dah. Sekali kita kata dah. Nah. Lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apabila masuklah kamu akan masjid hendaklah kamu baca Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Ana maknalah ke dah. Mana kita baca ni boleh campur dalam kali boleh tak? Nah, baca auzubillahi alazim dulu, lepas tu baca Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Nah, apabila keluar hendaklah dia baca Allahumma inni as'aluka fadlak. Nah, bila keluar masjid. Nah, apa Allahumma inni as'aluka fadlaka. Allahumma inni as'aluka fadlaka. Nah, min fadlik adalah lafaz min fadlik. Nah. Tapi dalam hadis lain pula Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, apabila masuklah kamu seseorang dalam masjid, falyusallim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wisalah Nabi dulu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ala Muhammad, lepas tu Allahumma iftahli abwaaba rahmat. Wisalah dulu. Baca selawat dulu. Nah, selawat dulu. Lepas tu baca doa ni. Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Apabila keluar, falyusallim ala Nabi pula. Bawa nak ketubik, selawat ke Nabi pula. Nah, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Lepas tu wal yaqul, hendaklah kata amu pula Allahumma aqsimni minasyaitonir rajim. Nak tubik. Nah, Allahumma aqsimni minasyaitonir rajim. Itu serup banyaklah doa-doa yang Nabi baca waktu masuk waktu tubik masjid ni. Nah, kalau kita serup bolehnya ada kalau kita baca bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mana? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Lepas tu baca Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Masuk. Bawa nak tubik? Bawa nak tubik? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aqsimni minasyaitonir rajim. Allahumma inni as'aluka fadlaka. Nah, capu-capu sekaligus dah dah. Capu sekaligus lah. Macam sesuatu buat tak apa ikutlah. Nah. Ada waktu duduk masjid juga baca Nabi kata ana Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudih. Waktu tu masjid juga. Ya, Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudih. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada iblis dan tentera-tentera iblis. Duduk tunggu kita pergi masjid dah. Nak tubik tu duduk tunggu dah belah-belah dia tu. Nak sambut tahun rap. Nah. Kata tak seseorang tu nak hurung sepemadu. Dan nanti pintu masjid ni, bertubik masjid nak syaitan duk tunggu situ sepemadu tak seseorang. Oh ramai kok dia tubik kata tengok takut nak tubik. Nah. Huruf pemadu. Madu guna banyak madu. Nah. La ilaha illallah. Tu nampaknya ayat hari ni kita nak bertemu ayat tu banyak lagi dah. Itulah ibu kelebihan masjid Tuhan. Nah, masjid Tuhan tempat mulia, tempat yang Tuhan buat masjid ni untuk ingat nama Allah. Sebab tu jangan ada benda-benda lain dalam masjid. Nah, benda-benda lara, benda-benda sama ada benda hak zahirnya najis zahir atau benda hak tak molek hak batin kita ya. Lalai dalam masjid, duk kecek benda lain pada masjid. Duk berniaga berjual dalam masjid. Subhanallah, subhanallah, astaghfirullahalazim. Nah. Lagi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kata masjid-masjid ni wa yudhkaru fiha ismuh.
masjid ni tempat diingat namanya padanya, nama Allah padanya. Nah, nama zikir. Nah, tempat zikir Tuhan dalam masjid ni. Nah, sama dengan zikir dengan semaya, zikir dengan baca Quran, zikir dengan zikir biasa. Nah, itulah. Zikir tu banyak macam. Nah. Tapi bagi orang hendak baca Quran, ada adab pula. Adab dalam masjid ni, Nabi kata adab dalam masjid ni bila kita dalam masjid nak baca Quran lah. Nah. Baca Quran, bagi orang nak baca Quran dalam masjid jangan suara derah. Dah. Sebab mengganggukan orang nak semaya. Dah, jangan suara derah. Suara biasa, suara perlahannya. Dah. Atau walaupun dibaca Quran dah, molek dah. Dah. Tapi jangan ganggu, jangan derah. Nabi tak larang tak boleh derah suara baca Quran dalam masjid ni. Subhanallah, subhanallah. Orang nak pergi masjid pada Tuhan supakau yang dicomel, janguk. Nah, macam dalam ayat tu kata, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Nah, hei anak cucu Adam, lelaki khasnya. Nah, anak kamu ambil hiasan kamu di sisi tiap-tiap masjid. Kata nak pergi masjid ni pakai comel, janguk. Nah, janguk sini maksud bersih. Nah, suhiyah, jatuh suhiyah. Reti tak boleh dah. Ini khas untuk Bani Adam ya. Ada Bani Adam, bukan anak tina ada tak. Anak jatuh ada ya. Nah. Kemudian ayat dalam masjid juga Allah Subhanahu Wa Taala lagi ayat seterusnya kata masjid kerja gabal masjid lagi selain pada zikir. Nah, selain pada jaga kebersihan dia, jaga daripada benda lari-lari di lari patah dia. Ialah zikir padanya dan juga yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Di situ juga di masjid juga dikerjakan ibadat memuji dan mensucikan Allah pada waktu pagi dan petang. Subhanallah, subhanallah. Nah, Ibnu Abbas qala Ibnu Abbas yani fiha yutla kitabah. Nah, zikir sini ada baca kitab Allah. Tasbih sini tasbih biasa, tasbih subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar tu. Nah, bil ghuduwi pagi wal asal petang. Pagi petang tu sudah ingat Tuhan dalam masjid ni. Nah, kelebihan zikir pada dalam masjid saat ni. Nah, batu kita tengok sana ni yusabbih sini ialah ulama mai kata dengan makna semaya. Nah, semaya. Nah, wal asal ya jami' asil. Iaitu as-salah. Nah, yusabbihu lahu ni as-salah. Dah semaya dah. Nah. Salatul ghadah yani bil asal, iaitu semaya pagi, semaya petang. Semaya pagi, semaya subuh, semaya petang ialah semaya malam, sebelah malam. Nah, dah. Ambil hari asar sampai malam dah. Nah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yakni salat semaya yusabbih katanya ni tasbih itu tapi katanya semaya sendiri tu. Nah. Habislah. Nah. Lagi dalam ayat ni kita kesambung lagi ayat masanya dah dekat tu dulu ni kita dah ngaji hal kelebihan masjid baru. Nah, kelebihan masjid dan bagaimana kita nak jaga adat-adat kita dalam masjid dan kelebihan kita buat masjid, bina masjid dan jaga kebersihan masjid. Wallahu alam, wallahu alam. Subhanallah, subhanallah. Mudah-mudahan kita dari termasuk dalam golongan orang yang mengimarah masjid, orang yang membangunkan masjid Tuhan. Nah, bukan hanya tabaha berbangga-bangga dengan masjid dah. Nah, wallahu alam, wallahu alam. Subhanallah. Sebelum kita